Jumpa lagi kali ini dalam Matematik PT3 ataupun lebih tepat lagi adalah untuk tingkatan 1, di mana kali ini kita buat sambungan kepada garis dan sudut. Okey, kepada yang belum menonton lagi part 1, cikgu cadangkan awak pergi dulu kepada part 1, tonton dulu part 1 tu baru boleh lihat video ini. Kerana video ini adalah sambungan pada bahagian 1. Okey. So anda boleh lihat dulu bahagian 1 dan datang semula ke sini sambung kepada part 2. Okey, tanpa melengahkan masa, kita nak mulakan sekarang. Okey. Okey, jom. Okay, ini adalah beberapa tip atau perkara yang kita perlu tahu dalam topik ini. So, salah satunya adalah bentuk seperti ini. Ini adalah bukanlah soalan exactly macam ni, tapi kita kena boleh tahulah apabila dapat bentuk yang ada bersilang seperti ini, maka kita perlukan tip seperti yang apa yang kita nak cerita hari ini. Okey. So, nampak dia bersilang kan? So, walaupun bersilang, nampak je bersilang tapi banyak maksud dan maknanya kat sini ya. So, yang pertama kita tengok dulu Okey, sudut yang bersebelahan. Okey, mestilah 180. Contohnya A dengan D kan buat? Contohnya katalah ini adalah straight line. So, jadi nampak tak? Okey, D dengan A ni bersebelah. Jadi jumlah bersebelahan ni kalau kita tambah dia adalah 180. Jika A dengan D kita tambah. Okey, apa-apa yang bersebelahan tak kisah. Contohnya lagi bersebelahan macam ni. D dengan C adalah 180 kalau ditambah. Begitu juga A dengan B jika ditambah adalah 180. Itu namanya adalah sudut bersebelahan. Jadi untuk contoh, cikgu buat satu je lah. Okey, nombor 2 yang perlu kita tahu adalah sudut bertentangan adalah sama. Bila pangkah je sudut bertentangan. Contohnya warna pink dengan warna pink ni adalah sama, A dengan C. Begitu juga warna kuning dengan warna kuning ni sama, D dengan B. Sebab dia adalah bertentangan. Dengan syarat dia adalah dalam bentuk pangkah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok tip yang seterusnya adalah ini namanya sudut yang berkaitan dengan garis lurus, selari dan garis rentas lintang. Okey, apabila dapat macam ni, pelbagai-bagai nama diorang bagi, ada diorang bagi huruf F lah, ada diorang bagi huruf Z lah, ada diorang bagi huruf U lah. Tak kisahlah apa-apa bentuk yang diorang bagi pun. Jadi inilah kita punya bentuk. Tapi soalan taklah macam ni, tapi mudah kita nak explain kan. Okey, yang pertama kita nak lihat dulu, jom kita tengok dulu apakah maksud yang ada kat sini. Okey, cikgu explain satu-satu. Yang pertama adalah namanya sudut sepadan namanya. Okey, sudut sepadan adalah seperti P dengan S. Sudut P ni adalah bentuk simbol bagi sudut. Sudut P sama dengan sudut S. So P sama dengan S. Nampak tak, dia adalah sepadan. Okey, tempat yang sama. Okey, maksudnya dekat sudut yang sama lah kan, tempat yang berbeza tapi bahagian yang sama kan. Itu namanya adalah sudut sempadan. Okey, nombor 2 namanya adalah sudut selang-seli. Selang-seli, contohnya R dengan S. Nampak tak, dia macam root Z. Cikgu biasa suka guna root Z lah. Bila root Z maksud dia sama. Nampak tak, ini sama dengan sini. Automatic Q punya ni sama dengan Q sini lah. Okey, dia selang-seli namanya, bentuk Z. Okey, last kita ada sudut namanya adalah pedalaman. Sudut pedalaman cikgu lebih suka namanya huruf U. Contohnya Q dengan S. Kenapa huruf U? Sebab dia bentuk U macam ni. Nampak tak? Dia bentuk U. Jadi dalam U ni, jumlah kedua-dua ni kalau kita tambah, dia akan menghasilkan 180. Q tambah S 180. Okey, nampak je bentuk U. Dalam tu tambah 180. Okey, settle ini sebagai mukadimah untuk awak lah kan, mukadimah untuk awak semua ni supaya mudah kita nak jawab sepanjang soalan dalam topik ni. Okey, baru kita masuk sudut dongakkan dan juga sudut tunduk. Okey, sudut dongak lah kat atas kan, tunduk lah, tapi kat mana sudutnya? Okey, kita punya aras ukuran kita lah dekat dagu kita ni ataupun dekat hidung lah. Dia macam tu kan. Jadi tunduk dongak kat atas, tunduk dekat bawah. Ya? Tunduk dekat bawah ni. Tapi janganlah kat dagu, dekat sini je. So antara dua ni ya. Okey, jom kita tengok sikit. Okey, yang pertama tu namanya adalah sudut dongak sebab dia naik ke atas. Nampak tak? Okey, matanya dia naik ke atas. So mata kita dia naik ke atas sikit lah, namanya dongak. Kalau bawah sikit namanya adalah tunduk. Okey, yang bawah ni pula mata yang sama. Kalau bawah tu namanya adalah tunduk. Okey, tunduk. Okey. So apa bezanya? Okey, kalau sudut dan tunduk dan juga sudut dongak pada gambar rajah yang sama ya, kita merujuk pada gambar rajah yang sama, soalan yang sama, dia adalah sama. Contohnya cikgu ambil yang sudut dongak kat sini, lukis sikit sudut dongak.
Kalau cikgu transfer ke nombor 2 ni, nampak tak? Ini pun dongak juga, ya. So mata kita lah dekat sini. Kalau ikut terbalikkan. Dongak kan? Jadi sebenarnya dongak ni dengan dongak dengan tunduk ni, dia adalah sudut yang sama. Jika ini adalah katakanlah ini 60, sini pun mesti 60 juga. Itu maksudnya. Okey? Sudut tunduk dengan sudut dongak adalah sama pada soalan yang sama, ya. Bukan soalan berbeza, soalan yang sama. Okey. Jadi oleh itu kita boleh buat kesimpulan bahawa seperti ini nombor 3. Kita boleh buat dalam bentuk zigzag. Okey, dengan syarat bahawa kedua-dua ni adalah dia adalah mengufuk selari. Tapi memang selari pun, soalannya memang selari lah. Jadi dalam kes ni Y dengan X adalah sama. Dongak dengan tunduk adalah sama pada soalan yang sama. Clear So kita move. Okey, ni juga antara tip yang kita nak share ini. Saja kita pilih bentuk gambar rajah macam ni supaya mudah kita nak cerita kan, nak bagi tip yang mudah kita buat gambar rajah macam ni. So soalannya adalah dalam rajah di sebelah PQ, RS dan TU adalah garis selari. Dia mesti ada salah satu syaratnya, mesti selari. Kalau tak ada selari tak boleh buat. Dia kena ada selari. Selari kadang-kadang dia melintang macam tu, kadang-kadang selari dia bagi macam ni. So bergantung pada soalan selari macam mana. Tapi salah satu ataupun dua atau tiga garisan mesti ada selari. Baru kita boleh selesaikan masalah. Kalau tak ada selari, tak boleh. Okey? Dari kes ni baru kita boleh buat Z. Contohnya, kita ada Z. Contohlah ni. Kan, kita ada U. Nampak tak? Kan? Kita ada urut F. Baru nampak. Okey? Z kita banyak. Z kita sini pun Z. Nampak? Kan? Z. Okey? So, kita tengok soalan. Cari nilai A, B, C. So, nilai A. Nilai A nampak tak? Nilai A. Nampak tak dia bentuk Z? Jadi dia adalah 60. Okay? Senang. B adalah dekat sini. B dengan C ada hubungan tu. Tapi kita tengok dulu. B kat mana lagi yang kita ada yang boleh kita ambil. Nampak tak? B adalah satu garis yang sama. Dia adalah tempat yang beza tapi sebelah yang sama kan? Nampak tak? Okay. Yang sepadan dengan dia. Jadi B adalah alright. So C pula. Okay, C dengan B ni sebab ada hubungan, kita dah tahu B adalah 118, maka ni kita boleh buat huruf U. B tambah C mesti 180. Ya, B tambah C mesti 180. Jadi B dah ada. Jadi kita transfer ke sana, kita akan dapat alright, the C adalah 26 degree. Mudah kan? Ini adalah basic yang perlu kita tahulah. Ya, barulah kita boleh jawab soalan lain insya-Allah. Okey, ni tip lagi di mana kalau nak memperlihatkan lagi lebih jelas macam mana nampak tunduk dan dongak. Okey, kalau dia dongak, dia mesti daripada mata mesti tengah kan? Dongak kat sini. Okey, dongak biasanya pelajar tak ada masalah. Yang ada masalah adalah tunduk. Tunduk sebenarnya sini tau, tapi kebanyakan pelajar dia buat kat sini tunduknya. Jadi katakanlah kalau dia bagi 60 kat sini, bukan jawapan 60. Jawapannya adalah kalau ikut 40 lah sini. Ni jawapan dia, bukan sini. Selalu soalan biasanya dia akan kelirukan, kita kat situ je lah. Okey, jadi apa perlu kita tahu sekarang ni? Okey, sudut dongak K dari P. So ingat, K dari P, maksudnya K dari P dongak sinilah. So kita boleh sebut bahawa dia adalah LPK, LPK, P kat tengah. Ataupun KPL. Nampak tak? Kat tengah ni lah sudut kita. Okey, tunduk pun sama, LPM. So LPM. So P tengah, nampak tak? P tengah ni. Ataupun MPL. Daripada MPL. So P kat tengah. Dia merujuk kepada mata kita.